This call is now being recorded. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية صالحة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أمنا كما نعرفك وإلهم الملائكة المقربين من ظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصري لا نفعنا بعلومه في الدارين سكن أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أم تقولون atau kamu kata atau kamu kata inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara, bahawa Nabi Ibrahim, maknanya atau kamu kata, adakah patut kamu kata, yang am taquluna tadi itu mana atau kamu kata, adakah patut kamu berkata begini, adakah patut kamu kata, maknanya tak sepatut nak kata. Adakah patut kamu kata begini, kata macam mana, bahawa Nabi Ibrahim engakhi, maknanya dia panggil istifham ingkari, nak ingkar, nak tegur, nak kata, nak bagi tahu kata yang kau kata begini itu salah, tak sepatut dikata. Apa perkataan yang diingkar, yang tak sepatut dikata, bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Yaqub dan segala anak-anak cucu Yaqub itu wal asbat. Itu ada mereka itu Yahudi atau Nasara, sepatutkah kata begitu? Sepatutkah kata begitu, maknanya tak sepatut nak kata Nabi Ibrahim pun beragama Yahudi, tidak pun Nasara. Mereka yang disebut tu agama Yahudi, tidak pun agama Nasara, tak sepatut. Dakwaan begitu adalah dakwaan yang salah. Qul a'antum a'lamu amillah. Qul a'antum a'lamu amillahu. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu Yahudi dan Nasara, adakah kamu lebih ketahui atau Allah lebih ketahui daripada kamu? Jadi kamu pandai-pandai duk kata Ibrahim tu Yahudi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub dan segala anak cucu tu agama Yahudi, tidak pun agama Nasara, kau lebih tahu ke Allah lebih tahu? Tanya mereka itunya begitu. Dan sungguhnya telah lepas daripada keduanya oleh
Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasara. Dan sungguhnya telah lepas daripada keduanya, daripada Yahudi dan Nasara oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim bukan Nasara. Itu Nabi Ibrahim lepas daripada agama mereka. Nabi Ibrahim lepas, maknanya Nabi Ibrahim itu bukan orang yang beragama Yahudi, bukan orang yang beragama Nasara. Lepas tu dengan sebab Allah Ta'ala ada firman katanya, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasara. Dan artinya tiada ada Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasara. Dan mereka itu yang tersebut sertanya. Dan mereka yang tersebut sertanya serta Ibrahim. Apa dia? Ismail. Dikarenakan mereka yang disebut, yang tersebut sertanya serta Ibrahim itu ialah Ismail, Ishak, Yaqub dan Asbat, anak cucu. Itu mengikut baginya, bagi Ibrahim pada kelepasan itu, lepas daripada agama Yahudi dan Nasara. Jadi maknanya ayat dulu dia Allah Taala dah firman katanya, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasara. Jadi ayat dulu tu sebut kata, ada cerita kata Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara. Dan anak cucu dia pun daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak cucu Nabi Yaqub, dan dikatakan Bani Israel itu bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasara. Macam mana Nabi Ibrahim tu lepas daripada Yahudi dan Nasara, mereka yang tersebut pun lepas juga. Jadi macam mana nak jadi Nasara, nak jadi Yahudi? Sebab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak-anak cucu Nabi Yaqub tu orang yang sebelum daripada Nabi Musa, belum daripada Nabi Isa, beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. Macam mana kalau kita katanya Nabi Ibrahim ni belakang daripada Nabi Musa, itu boleh jadi? Itu boleh jadi. Nah, kalau kata Nabi Ibrahim ni belakang daripada Nabi Isa, boleh jadi. Nak kata agama Nasara ni tak boleh jadi sebab mereka adalah dulu daripada Nabi Musa dan Nabi Isa. Begitu dah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Dan tiada seorang yang lebih zalim daripada mereka yang sembunyi saksi ketahui pada sisi mereka daripada Allah. Katanya, dan tiada seorang yang terlebih zalim. Tak ada orang yang paling zalim daripada orang yang menyembunyikan saksi-saksi di sisi Allah. Macam mana? Tengok dia katanya, dan mereka itu Yahudi. Dan mereka itu mereka yang sembunyi. Yang mensembunyikan saksi itu siapa dia? Ialah orang Yahudi. Mensembunyi mereka itu Yahudi akan syahadatullah di dalam kitab Taurat bagi Nabi Ibrahim dengan Hanif, agama Islam. Tiada agama Yahudi dan Nasara. Jadi tidak ada orang yang paling zalim daripada orang Yahudi, tidak ada. Bahkan orang yang paling zalim sekalinya ialah orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah sebut di dalam kitab Taurat mereka bahasanya Nabi Ibrahim tu bukan orang Yahudi. Allah Ta'ala dah sebut, itu makna janji saksi dia dah. Maknanya perkara yang sudah jadi saksi, maknanya perkara yang telah disebut di dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Ibrahim ialah agama Islam, agama Hanif, agama Islam, bukan dia agama Yahudi ataupun agama Nasara. Patut dok sembunyi, mana dalam kitab Taurat, kitab Injil pun sama.
Kata Nabi Ibrahim ni agama dia agama Islam, agama yang hanif, agama Islam. Apa dia? Apa dia? Bal millatu Ibrahim hanifah. Bahkan agama Ibrahim tu agama yang hanif ialah agama Islam. Maka pasal katanya Nabi Ibrahim agama dia agama Islam, agama yang hanif tu ada sebut di dalam kitab Taurat, ada sebut di dalam kitab Injil. Maka apabila disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, sepatutnya mereka kena jadi saksi. Katanya sungguh Nabi Ibrahim tu bukan Yahudi, bukan Nasara, bahkan Nabi Ibrahim tu agamanya yang hanif ialah agama Islam. Dah saksikan di dalam Taurat, dah saksikan dalam kitab Injil bahawa Ibrahim tu agama dia agama yang hanif ialah agama Islam. Tapi padahalnya orang Yahudi masih dakwa-dakwa kata Nabi Ibrahim tu Yahudi. Orang Nasara masih dakwa-dakwa katanya Nabi Ibrahim tu agama Nasara. Maknanya mesbunyikan perkara yang disebut dalam kitab Taurat mereka dan kitab Injil mereka. Maka mesbunyikan perkara yang disebut dalam kitab mereka itulah, itu jadi suatu perkara yang paling zalim. Benda yang ada disebut tapi dia buat tak tahu, macam katanya benda tu tak disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Itu orang yang paling zalim sekali, ialah orang yang mesbunyikan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitab. Sepatutnya kalau Allah Ta'ala sudah sebut di dalam Taurat dan Injil bahawa agama Nabi Ibrahim tu ialah agama yang hanif, ialah agama Islam, sepatutnya tak keluarlah daripada mulut mereka, tak keluarlah daripada cakapan mereka mendakwa bahawa Nabi Ibrahim tu Yahudi Nasara. Tak sepatut tak bercakaplah begitu. Jadi cakap begitu seolah katanya Allah tak pernah sebut. Katanya Nabi Ibrahim tak pernah sebut dalam kitab Taurat dan Injil kata Nabi Ibrahim tu agamanya agama hanif, agama Islam. Begitu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiada Allah itu dengan lalai ini yang lalai. Dengan lalai ini yang lalai daripada barang yang kamu kerja amal ini. Dan tiada Allah itu dengan lalai ini yang lalai. Buat dah. Tiada Allah Ta'ala yang lalai daripada barang yang kamu kerja amal ini. Mana amalan musbunyi itu Allah Ta'ala tak lalai. Maknanya Allah tak lalai, maknanya Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Apabila dia tahu amalan baik akan dibalas, amalan jahat akan dibalas. Baik-baik, jahat, dibalas jahat. Maka ini kesalahan Allah Ta'ala menguguhkan kepada mereka, katanya jangan terlupa, jangan terlupa, kata Allah Ta'ala amat mengetahui dengan segala amalan yang diamalkan oleh manusia. Tak sia-sia sama sekali. Kalau baik Allah Ta'ala balas baik, kalau jahat Allah Ta'ala balas jahat. Maka amalan orang Yahudi pada kali ininya ialah amalan yang paling jahat, paling buruk sekalinya. Maka tentu akan dibalas malaikat itu sebagai balasan yang berat juga. Apa makna tahdid? Ini menakuti, itu tahdid bahasa Arab, menakuti itu bahasa Melayu. Jadi ayat kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun, nak menakuti bagi mereka itu. Nak menakuti. Kalau betul kamu takut kepada balasan jahat daripada Allah, maka kamu jangan buat amalan yang jahat. Maka itu amalan yang kamu buat sekarang ni ialah amalan yang paling jahat sekali. Itu Itu maknanya menakuti. Tahdid menakuti bagi mereka itu Yahudi dan Nasara. Jadi maknanya amalan yang jadi menyalahi dengan ajaran Allah, jangan engkau buat sama-sama sekali.
amalan perbuatan yang yang menyalahi dengan suruhan Allah, maka dengan perintahan Allah jangan buat sama-sama sekali. Sebab Allah Ta'ala tak terlupa, tak lalai. Siapa dia ada buat macam mana akan dibalas ke semuanya. Tidak tertinggal sama sekali. Itu maknanya menakuti. Begitulah. Maka di sini menafikan sifat kelalaian daripada Allah. Menafikan sifat kelalaian daripada Allah. Allah tak lalai sama sekali. Lalai ni apa dia lalai? Lalai ni dia katanya lalai. Orang yang lalai ni macam mana? Orang yang lalai ni ialah orang yang tidak terfikir. Tidak terfikir akan pekerjaan-pekerjaan. Tidak terfikir akan pekerjaan perkara-perkara. Mana sia-siakan. Jadi mana lalai, dia tak sedar. Maknanya kalau lalai itu mana tak perasan kepada perkara-perkara. Tak perasan tengok. Kalau setengah orang tu di dalam rumah, dia duduk dalam rumah tak tidur pun, tapi orang curi masuk, boleh masuk curi barang dia dalam rumah lagi. Sebab apa? Sebab dia lalai. Sebab dia lalai dengan apa-apa perkara, katalah. Dengan sebab dia lalai, mana dia tak terlintas. Dengan perkara-perkara yang berlaku tu, dia tak terlintas. Dah bunyi macam orang buka pintu, tapi tak terasa nak pergi tengok. Dia duduk dalam rumah tak tidur pun, tapi bunyi macam orang buka pintu kat atas. Kat tingkap atas tu, bunyi macam orang panjat masuk kat tingkap. Tapi tak terlintas kucing kot. Tapi macam mana kucing tu suara kuat, macam mana kucing boleh buka tingkap? Dia tak terlintas kepada benda-benda tu. Kalau dia tak lalai, tentu orang curi pun masuk kat tingkap tu, dia pergi tengok. Tapi kalau lalai itu maknanya bukan dia tidur pun, tetapi tak terlintas kepada perkara-perkara, maknanya dia tu sia-siakan, buat tak tahu, buat tak peduli. Nak bunyi suara sepatutnya kena pergi tengok. Boleh jadi takut orang masuk kat tingkap rumah dia, tapi buat tak tahu. Itu makna lalai. Maka Allah tidak lalai, tidak begitu. Apa perkara yang berlaku, semuanya akan dibalas ke semua. Tidak sia-sia sama sekali. Habis. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini akhir cerita kitanya. Katanya tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Ya. Dia dulu ada lepas darat. Tilka ummatun qad khalat. Asal dah ada sebut dah perkataan ini dulu.
tilka ummatun qad khalat. Ada lepas dah dulu pada muka surat kalau kitab Jawi ni 41. Tilka ummatun qad khalat. Masuk 42. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu ada dah lepas dulu. Lepas tu di sini Allah Ta'ala ulangkan balik perkataan itu. Perkataan yang dulu diulangkan sekali lagi di sini. Tilka ummatun qad khalat. Demikian itulah umat yang telah lalu. Lepas tu kita tengok tafsiran dia ni pada ayat yang telah lalu lah. Pada katanya tilka ummatun qad khalat tu makna dia tu dah lepas di sana. Tengok di sana maknanya demikian Ibrahim dan Yakub dan anak-anak keduanya itu umat sungguhnya telah lalu dulu kalau itu orang-orang dulu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya barang yang ia usahakan, baginya barang yang ia usaha dan bagi kamu barang yang kamu usaha daripada amalan. Barang yang diusaha itu ialah amalan. Sini pun sama. Wala tus'aluna, tengok sini. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan baginya bagi umat yang telah lalu, mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan anak bagi Nabi Ishak tu ialah Nabi Yakub. Itu orang-orang yang dulu kala lagi. Jadi bagi bagi umat yang telah lalu dahulu kala, barang yang ia usaha, barang yang dia usaha yakni amalan yang mereka buat, dan bagi kamu barang yang kamu usaha kamu buat. Jadi kamu orang Yahudi. Jadi maknanya jaksa baik, perbuatan baik yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, orang dulu, balasan baik dapat kepada mereka. Kamu sekarang orang Yahudi buat amalan yang jahat. Maka amalan yang jahat yang kamu buat tu, kamulah tanggung. Jadi orang dulu mana mereka tidak tengok dia katanya, dan tiada ditanyai akan kamu daripada barang yang ada mereka itu beramal mereka itu seperti tiada ditanya mereka itu daripada amalan kamu. Jadi maknanya tidak bertanggungjawab, tidak berhubung kait di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub orang dulu dengan Yahudi dan Nasara pada zaman Nabi Muhammad. Mereka orang dulu buat amalan baik, maka balasan baik dapat kepada mereka. Dan kamu buat amalan jahat sekarang, maka balasan jahat tu kembali kepada kamu. Mereka tak bertanggungjawab. Mereka tak akan disoal kenapa orang Yahudi buat begini, orang Yahudi Nasara buat begini. Jadi Nabi Ibrahim tak bertanggungjawab. Jadi mana kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara, maka kesalahan itu tidak disoal, tidak ditanggungjawab, tidak disoalkan akan Nabi Ibrahim. Taklah katanya, kenapa Nabi Ibrahim kau biarkan orang Yahudi cakap begitu? Kenapa kau Nabi Ibrahim biarkan orang Nasara buat begitu? Jadi maknanya tak kena mengena.
walaupun mereka adalah anak cucu bagi Nabi Ibrahim, anak cucu bagi Ishak, Yakub sekalipun, tetapi orang dulu dengan orang sekarang mana tidak berkenaan tentang amalan. Nasab tu memanglah. Nasab tu memanglah. Maknanya walaupun nasab mereka orang Yahudi Nasara yang ada pada zaman Nabi Muhammad tu bernasab kepada Nabi Ibrahim, tapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, oleh orang Yahudi Nasara pada zaman Nabi itu, Nabi Ibrahim dan orang-orang dulu tak bertanggungjawab. Dengan sebab tak bertanggungjawab itulah tak ditanyakan mereka itu. Kalau tanya maknanya kena ada tanggungjawab, sebab kullu ra'in apa dia? Mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau katanya orang Yahudi itu umat Nabi Ibrahim juga, artinya orang Nasara tu umat Nabi Ibrahim juga tetapi jadi sesat, maka akan ditanya, akan dibuat tindakan kepada Nabi Ibrahim. Ni tak kena mengena. Kamulah, dialah. Begitu. Intaha, mana selesai. Cerita di sini selesai. Kemudian masuk cerita lain pula, kisah Bani Israel. Kisah kiblat. Ni nak masuk sayakulus sufaha. Ni sayakulus sufaha ni kita baru nak masuk juzuk yang kedua kan. Baru nak masuk juzuk yang kedua. Maknanya sini nak masuk cerita Bani Israel lagi, tetapi bersangkutan dengan cerita menghadapkan kiblat. Yang nak jadi ceritanya sebagai latar belakangnya, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad menghadap kepada Baitillah untuk jadi kiblat. Jadi kiblat ni, kalau pasal kiblat ni, kalau awal-awal Islamnya, awal-awal fardu salatnya, kiblat tu ialah Kaabah, Baitillah. Lepas tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad ubah daripada Baitillah kepada Baitul Maqdis. Lepas tu tak berapa lama Allah Ta'ala perintahkan pula tinggal Baitul Maqdis menghadap kepada Kaabah pula. Apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad menghadap kepada Kaabah pula, tinggalkan kiblat Baitul Maqdis, di situlah datang cerita kitanya di sini, sayakulus sufaha. Katanya sayakulus sufaha'u minan nas. Sayakulus sufaha'u minan nas. Lagi akan berkata orang-orang jahil. Lagi akan berkata, maknanya lagi akan bercakap. Jadi masa turun ayat ni, orang kafir nak cerita katanya lagi akan datang orang kafir akan bercakap dengan ini cakapan. Mana ini cakapan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi perkataan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha tu itu masa depan. Perkataan ni akan dikata oleh orang-orang yang jahil. Lagi akan kata orang-orang, lagi akan berkata orang-orang yang jahil-jahil. Siapa dia orang yang jahil? Daripada manusia. Jadi manusia yang jahil-jahil lah.
lagi mana selagi masa depan akan berkata, akan bercakap oleh orang-orang yang jahil. Manusia yang jahil akan bercakap dengan cakapan ini. Ma wallahum depan. Lepas tu orang yang jahil tu kena tahu siapa? Yahudi dan musyrikin Arab dan munafikin. Ini 3 golongan ni. Musyrikin, orang Yahudi, orang musyrikin Arab dan orang munafikin. Dia kata ni, maknanya kata tu adalah sebab-sebab boleh dia kata tu, tengok. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa satu, apa satu. Jadi kalau kita sekarang, apa pasal? Apa sebab? Kerana apa? Apa pasal ni? Apa pasal? Pasal apa? Begitu. Memaling yang memaling. Apa suatu, apa benda sangat yang memaling akan mereka itu, memaling akan mereka itu, siapa mereka itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala mukmin. Itu dikehendaki dengan mereka. Daripada memaling daripada kiblat mereka itu, yang ada mereka itu Nabi dan segala mukmin berhadap pada sembahyang mereka itu, kiblat tu yang mereka itu paling tinggal tu iaitu Baitul Maqdis. Jadi katanya dia kata tu macam katanya nak tak puas hatilah dengan perbuatan Nabi dan orang Islam, daripada asalnya menghadap kepada Baitul Maqdis pada sembahyang mereka itu tiba-tibanya tinggal tinggal daripada tinggal daripada Baitul Maqdis menghadap pula kepada Kaabah, kepada Baitullah pada sembahyang mereka. Maka dengan sebab Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad berpaling kepada Baitullah, tinggalkan kiblat Kaabah, menghadap kepada Baitullah, jadi orang Yahudi tak puas hati. Jadi pasalnya orang Yahudi ni dia kata mawalla tu apa benda yang memalingkan mereka itu daripada kiblat yang asal Baitul Maqdis kepada Kaabah. Jadi orang Yahudi dia ingkarkan perbuatan itu, dia tak suka kepada paling tinggal daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah tu, sebab dia orang Yahudi dia tak suka di sini. Sebab orang Yahudi itu, kiblat bagi orang Yahudi itu ialah Baitul Maqdis. Kiblat bagi orang Yahudi itu ialah Baitul Maqdis. Maka ketika apabila Nabi datang kepada Madinah, Nabi asalnya macam saya kata tadi, asalnya Nabi itu menghadap pada Kaabah dah di awal-awalnya. Tetapi apabila Nabi Muhammad tu datang ke Madinah, supaya nak dapat nak menarikkan hati orang Yahudi dengan orang Islam, maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad menghadap kepada Baitul Maqdis, untuk nak menarikkan hati, untuk mensukakan hati, untuk nak menarikkan hati orang-orang Yahudi. Maka jadi dengan sebab kiblat bagi orang Yahudi itu ialah Baitul Maqdis.
Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tu sembahyang menghadap kepada jihad Baitul Maqdis untuk nak ambil hati akan orang-orang Yahudi. Maka sampai satu masa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad menghadap kepada Kaabah pula. Fawalli wajhika syatral masjidil haram. Dengan turun ayat katanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendak paling oleh kamu akan dada kamu kepada kepada pihak Masjid Haram pula. Maka apabila diperintahkan tu suruh menghadap kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah pula, maka tak disetujui oleh orang Yahudi. Tak disetujui sebab orang Yahudi dia tak suka sangatlah, dia tak puas hati sangatlah Nabi Muhammad tinggal kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah tu. Dia tak setuju sangat sebab dia fikir katanya kiblah yang betulnya ialah Baitul Maqdis. Di sisi orang Yahudinya mereka berfikir bahawasanya kiblat yang betul ni kiblat tu ada satu saja. Kiblat dalam amal ibadat ada satu saja, ialah kiblat tu ialah Baitul Maqdis. Yang lain bukan dia kiblat. Mana yang lain bukan dia kiblat. Sekiranya kalau menghadap kepada kiblat yang lain pada Baitul Maqdis adalah salah. Sebab tu dia kata begitu ya. Ini orang Yahudi. Adapun orang musyrikin, dia kata juga, dia dengar khabar kata Nabi Muhammad menghadap pada Kaabah pula tinggal akan Baitul Maqdis. Orang-orang musyrikin, orang munafikin, dia kata begitu tu bukan nak ingkar, bukan macam orang Yahudi. Cumanya mereka tu semata-mata nak mencacikan Nabi Muhammad. Dia tak suka, nampak buat pelik sikit, dia katalah. Bukan dengan sebab kiblat mereka Baitul Maqdis juga, bukan. Jadi semata-mata nak tuduh, nak mencacikan akan Islam, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun betul pun dia nak kata juga, nak bagi nampak salah juga. Itu tujuan orang yang munafik, orang yang musyrikin, dia cucakan Nabi pada menghadap pada Baitul Maqdis itu semata-mata nak cucakan kepada agama Islam, nak cucakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Yahudi dia tak suka kepada menghadap kiblat pada Baitullah tinggal Baitul Maqdis tu sebab dia kira katanya kiblat tu ada satu saja, ialah Baitul Maqdis. Kaabah bukan dia kiblat. Maka Nabi menghadap pada kiblat tu adalah perbuatan yang salah. Jadi maknanya perkataan tu sama, perkataan orang Yahudi, perkataan orang musyrikin, orang munafik tu sama, tetapi tujuannya tak sama. Orang Yahudi kerana dia tak suka, dia benci. Tapi orang musyrikin semata-mata nak cuca, nak menuduhkan akan Islam, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa satu, maknanya apa sebab, apa benda yang menyebabkan Nabi Muhammad tu jadi berpaling, tinggal daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Tu mana apa benda. Dia ni apa satu, maknanya nak tanya sebab-sebab. Nak tanya sebab-sebab. Setengah orang tu kalau orang curi tu apabila ditangkap oleh polis, setengah orang curi tu ditangkap oleh polis tanya, kenapa kau curi? Saya kata, saya tak ada duit nak bagi anak sekolah. Dia kata begitu. Tak ada duit nak bagi anak pergi sekolah. Maka tak ada duit untuk nak tak ada duit sekolah anak itulah perkara yang menekankan dia untuk jadi bercuri. Kalau tanya, apa benda yang menyebabkan kau bercuri? Kerana apa? Apa benda yang menyebabkan kau ni bercuri? Saya tak ada duit anak sekolah. Gitu. Jadi nak tanya pasal apa pasal
sebab apa pasal, apa sebab yang menyebabkan Nabi Muhammad ini berpaling daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Seolah katanya, apa pasal pula ni menghadap kepada Kaabah pula ni, tinggal Baitul Maqdis, apa pasal pula ni? Seolah kata begitulah. Apa satu yang memalingkan akan mereka itu, mereka itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala mukminin memaling daripada kiblat, mana tinggalkan kiblat, daripada ni tinggalkan kiblat mereka itu, yang ada mereka itu belum pada ni, yang ada mereka itu belum pada ni, atasnya atas kiblat tu berhadap pada semayang mereka itu, mana dia kiblat yang belum pada ni ialah iaitu Baitul Maqdis. Maka apabila datang perkataan itu daripada orang Yahudi dan orang musyrikin Arab dan daripada munafikin, maka Allah Ta'ala pun jawab akan perkataan itu dengan firman-Nya, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Kata olehmu, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagi mereka itu, bagi Yahudi dan musyrikin dan munafikin, orang yang mencaci tadi, milik bagi Allah itu masyrik dan maghrib. Jadi pihak maghrib, pihak masyrik, itu adalah milik bagi Allah. Jadi masyrik ambil pada syaraqah, maknanya cerah. Cerah bersinar, maknanya memanglah matahari awal-awal dia naik tu nampak cerah bersinar, begitu kan. Tu sebab tu panggil sebelah tu panggil masyrik. Masyrik sebab ambil pada syaraqah, mana bersinar, cerah, berkelip. Sebab tu panggil masyrik. Adapun panggil maghrib tu ambil pada gharubah. Gharubah tu mana ghaib, matahari jatuh. Itulah bahasa kita panggil jatuh. Maghrib mana tempat jatuh matahari. Mana, tapi di sini tak ada nak mana tempat, maknanya jihad. Bahasa Arab panggil jihatun, selatan, utara, jihad ke semua. Arti jadi Allah Ta'ala sebut di sini jihad masyrik dan jihad maghrib adalah milik bagi Allah. Sebut dua saja. Sebelah balik matahari naik, sebelah balik matahari jatuh adalah milik bagi Allah Ta'ala. Tapi kita ni bukan dua kan. Kita empat. Jihad semuanya ada empat, bukan dua. Lepas tu kalau kira pulaknya empat, lepas tu pada bucu tu dia satu, dua, tiga, empat. Lepas tu tambah kat itu pula, kalau kita buat bayang empat persegi tu, empat persegi, kalau kita tulis buat empat persegi, mana kat bucu dia tu ada panggilan pula di situ. Mana kira-kira tu jadi berapa? Jadi 8 kan? Jadi 8. Arti segala pihak bumi, segala pihak bumi, bukan tentu dengan masyrik maghrib saja. Segala pihak bumi, dia arti segala pihak bumi, bukan tentu saja maghrib dan maghrib, tidak. Jadi begitulah. Kalau kita cakap kalau pasal masa tu, kita kata kau ni rajin betul. Kerja pagi petang, apa mana? Kerja, bukan kerja sebelah pagi, tengah hari berhenti, petang buat kerja balik, bukan mana begitu. Mana sepanjang hari. Kau ni rajin betul lah. Apa dia? Kerja pagi petang.
Maknanya, maksudnya penuh. Maksudnya begitu. Bukan kata kerja pagi pukul 8, pukul 9, 7, 6, 7, 8, 9, rehat. Tengah hari rehat. Lepas tu pukul 4, pukul 5, 6 petang, 7 petang, buat kerja balik. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud dengan kita katanya kau ni rajin betul lah. Kerja pagi petang. Maknanya semenjak pagi terus sampai petang. Tidak ada masa tak kerja pada siang. Maksudnya begitulah. Jadi maksud sini mana seluruh pihak bumi. Bukan sekadar masyrik dan maghrib saja. Seluruh. Jadi seluruh bumi itu, bulatan bumi itu, seluruh jihad-jihad bulatan bumi itu adalah milik bagi Allah Ta'ala kesemua. Jadi maksudnya nak begini. Kalau Allah Ta'ala perintah menyuruhkan Nabi Muhammad, suruhkan kita menghadap pada Baitul Maqdis. Itu milik dia. Kalau dia suruh kita menghadap pada Baitullah, Kaabah, itu pun milik dia. Dan juganya sekiranya kalau lain daripada dua tu lagi. Kalau suruh menghadap kepada sebelah Mesir ke masalah, kalau nak suruh menghadap kepada pihak mana-mana sekalipun adalah milik bagi Allah Ta'ala. Jadi segala bulatan dunia saat itu menghadaplah pada jihad mana-mana sekalipun adalah milik Allah, bukan milik orang. Jadi maknanya Baitul Maqdis milik siapa? Kaabah milik siapa? Milik Allah Ta'ala juga. Kalau begitu, jangan nak katalah itu betul, ini salah, jangan kata begitu. Gitu. Maka menyuruh ia dengan menghadap kepada mana pihak yang kandak. Semua milik dia. Semua milik dia. Macam kita ni, misalan kita katanya rumah 10 rumah, rumah 300 buah rumah dalam satu kampung ni milik kita semua. Maka ikut kita sukalah nak tidur rumah mana-mana pun. Orang lain jangan kata apa. Kita kata dalam satu kampung rumah ada 300 buah rumah. Semuanya milik kita semua. Lepas tu kalau malam ni kita nak tidur rumah ni. Malam esok kita nak tidur rumah lain pula. Apa salahnya? Apa salah? Jangan kata, kau ni apa sebab? Apa pasal kau ni? Malam ni tidur rumah ni, malam esok rumah lain. Tak jadi tentu rumah. Kalau kata tidur kat rumah orang sepatutlah nak kata ni rumah kita, ikut kita lah. Jadi maknanya seluruh segala pihak bumi, bulatan bumi itu milik bagi Allah. Dia nak suruh kita menghadap kepada pihak mana, hak dia ke semua. Jadi kita jangan kata apa sebab dia guna hak dia. Guna barang yang dalam milik dia. Begitulah. Tengok, maka menyuruh ia Allah dengan menghadap kepada mana pihak yang kandak ya Allah tiada i'tirad. Tak boleh kita nak i'tirad, tak boleh kita nak anti, tak boleh kita nak tak puas hati di atasnya, atas Allah suruh menyuruh menghadap kepada mana-mana. Kalau kata sebelah ni milik kita, bukan milik orang lain, bukan milik Allah. Allah nak suruh menghadap, fardunya kita kata Baitul Kaabah tu bukan milik Allah. Tiba-tibanya Allah nak suruh orang Islam menghadap kepada Kaabah. Itu sepatut dia cela kan. Tapi ni milik dia ke semua, ikut dia lah. Kita jangan kata apa, tak boleh kata apa, ikut saja. Sebab milik dia ke semua. Begitu. Jadi itulah. Jadi ayat ni turun selepas pada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka selepas itulah selepas pada diperintahkan Nabi Muhammad di dalam sembahyang zuhur. Jadi ceritanya Nabi Muhammad dalam waktu dia sembahyang di Masjidul Qiblatain. Maka Nabi Muhammad tu sembahyang fardu zuhur. Awal-awal sembahyang fardu zuhur menghadap pada Baitul Maqdis. Lepas tu di tengah sembahyang zuhur tu Allah Taala turun wahyu menghadap pada Kaabah. Jadi maknanya satu sembahyang itu Nabi menghadap kepada dua kiblat. Dan sembahyang Nabi dalam masjid tu dikatakan Masjidul Qiblatain. Tempat-tempat yang Nabi menghadap kepada dua kiblat dalam satu sembahyang tu dia adakan masjid kata Masjidul Qiblatain. Begitulah.
Lepas pada turun ayat itulah berita tu tersebar kepada apabila turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu, Nabi pun berpaling menghadap kepada kepada Baitullah, kepada Kaabah. Maka apabila Nabi dah buat begitu, maka berita Nabi bertukar kiblat sana itu tersebar pada orang Yahudi, tersebar pada munafikin musyrikin. Lalu itulah dicelai, mereka mulai cela kepada Nabi Muhammad. Maka Allah Taala jawab dengan kata lillahil masyriq wal maghrib. Itu dah. Maka kita akhir dikata yahdi man yasha. Tapi cerita kita ni belum selesai lagi. Nah, yahdi man yasha tu ada bersambungan dengan kata lillahil masyriq wal maghrib lagi. Maka untuk minggu ni hari ni kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat esok kelas buriah tu saya minta tangguh satu hari lagi sebab esok tu ada kat masjid di kampung Nabada ni ada buat kenduri. Jadi saya pun kena masuk kongsi dengan mereka jugalah. Bukan masjid kat pondok. Masjid di kampung Menabadan juga. Mereka ada buat kenduri bantuan. Jadi saya pun kena masuk kongsi dengan mereka.